Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Sejak akhir-akhir ini, isu persendakan agama Islam semakin menjadi-jadi, termasuklah seorang pelawak wanita yang menjadikan agama dan bangsa sebagai bahan komedi, serta seorang lelaki yang mengajuk lawangan azan di radio. Tetapi kali ini lain pula kisahnya apabila viral satu video memaparkan tindakan seorang lelaki menghina agama Islam. Menerusi perkongsian Syahrul Shiro di Instagram, dia tidak menyangka isu penghinaan agama Islam semakin banyak. Bagaimanapun, tindakan individu berkenaan kurang disenangi oleh umat Islam dan sangat tidak wajar. Dalam video viral yang lain, lelaki berkenaan dilihat berlumuran darah, dipercayai akibat dipukul oleh sekumpulan lelaki dan memintanya pergi ke balai polis berhampiran untuk menyerah diri. Faham tak? Sekali lagi aku ulang. Dekat sini dalam video ni, faham tak? Dalam video ni orang nampak aku macam ni. Jadi bila aku keluar, ada orang nampak aku ni gila. Faham tak? Ataupun sebaliknya, jalan depan sikit, contohnya jalan depan sikit dia, ada orang nampak aku macam ni pula, lain. Dia ni tak tegur orang, sombong. Jalan depan sikit, jumpa kawan, dia ni perangai tak betul, dulu macam ni, aku kenal lah dia. Faham tak? Faham tak? Diri kita ni sebenarnya bukan orang, tahu tak? Orang tu mungkin kenal macam mana pun, yang tahu tuan badan ni. Tuan badan je. Tuan badan je yang tahu keadaan dia. Tuan badan kena berani harus tunjuk keadaan dia. Tuan badan tak boleh nak cerita pasal orang, cakap orang tu gitu, mulut jahat. Aku bukan tak perhati. Aku tahu cerita aku bagaimana macam perjalanan aku tu, aku tahu, tapi aku diam. Bila sampai satu keadaan tu, dia tak berani cerita. Tu cerita dia. Tapi hidup kita ni simple je. Dia macam ni, aku ikut. Dia macam tu, aku ikut. Last sekali aku macam ni balik. Sama je. Tak pasal lagi. Macam ni lah aku. Tu lah. Ni just aku nak beritahu kat kawan yang kenal aku lah. Tak kira dalam rumah ke, adik-beradik ke kan, macam tu lah. Dia ni tak betul ni. Dia ni dah gila. Aku kenal dia ni. Abang aku macam tu. Malam tadi dia tak betul. Macam tu cerita dia. Dia ni macam manusia makan ubat. Macam tu lah. Tapi aku macam ni juga. Faham? Faham tak faham? Siapa tengok video aku harap korang faham. Banyak perkara yang susah aku nak sampaikan. Payah. Ini realiti. Dalam kehidupan. Setiap manusia takdir tu, aku sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana. Bagaimana Tuhan letakkan, bagaimana Allah letakkan, bagaimana kita letakkan, simple. So mudah kan? Ini salah satu cerita lah kehidupan aku, pengenalan. Itu yang aku mampu boleh bercakap. Yang kedua, pasal agama. Bab agama ni sebenarnya banyak perkara juga tuan badan je yang tahu. Tuan badan je yang tahu. Tuan badan tak boleh dipaksa. Tuan badan dia ada jalan dia tersendiri. Tuan badan Tuhan dah bagi akal. Tuan badan Tuhan dah bagi hati. Mana kau nak ikut? Mana kau nak pergi? Manusia cuma jalankan tanggungjawab, jalankan kewajipan. Tak perlu nak fikir dalam. Kerana bab-bab gini jadi masalah. Simple. Betul kan? Jadi
sekali lagi aku nak pesan pada mereka yang berdakwah ni, kali ni aku nak sentuh sikit lah pada mungkin pada pendakwa-pendakwa agama lain. Sebab saya, terus terang saya cakap, saya tengok orang yang bawa kitab Injil, kitab Taurat, macam-macam kitab tu, kitab ni, kitab susah cakap ada yang bab Yohanes, firman daripada Yohanes menceritakan Matius, Paulus. Kalau cerita pasal Nabi Yusuf tu pula cerita dia macam dalam Islam. Nabi Yusuf tu macam biasalah kita tahu dipenjarakan, itu cerita dia kan. Nabi Yusuf tu, itu cerita Nabi Yusuf tu. Kalau ikutkan dalam kitab lain, Nabi Yusuf ni dikahwinkan dengan Maryam, faham? Malaikat tu halang, itu cerita dia lah. Banyak lagi lah. Jadi macam aku, bukan aku nak berdebat, bukan aku nak compare, bukan aku nak ni. Sebenarnya kalau pemahaman tu disebarkan dalam bentuk kebaikan, penghujung dia untuk manusia boleh fikir baik, boleh kerjakan benda tu dengan baik, supaya manusia ni boleh faham, kamu tu adalah manusia, buat kerja sebagai manusia, bertanggungjawablah ke atas sesama manusia, bukan menghukum, faham? Dosa, ramai yang silap. Dia kata dosa paling besar apa? Kafir bab mana? Semua orang ada syurga masing-masing ni sekarang ni. Kristian ada syurga dia, orang Yahudi ada syurga dia, semua ada syurga. Orang Arab pun ada syurga dia, semua ada syurga. Orang Islam ada syurga, betul lah. Tak kira apa agama pun spesial syurga. Orang India pun semua ada syurga. Jadi bagaimana yang kafir ni nak masuk neraka ni sekarang ni? Kalau Tuhan itu satu, faham? Jika Tuhan itu satu. Jadi kalau Tuhan itu satu, siapa masuk neraka? Golongan yang masuk neraka pertama adalah manusia yang membunuh bayi. Faham? Itulah. Semua gagal. Masuk majlis kafir. Tak boleh fikir bab ni sampai sekarang. Tunggu 1000 tahun pun sama tak? 2000 tahun sama. Nabi Muhammad tak menajar ke apa? Nabi Muhammad paling teruk sekarang ni. Banyak perang, tumpah darah, perpecahan, tapi disebabkan nak claim kekasih Allah je. Mudah lepas tangan. Syak Telaga Al-Kausar tak ada. Tu cerita dia. Tak ada. Dia umat yang paling lama sekali. Tak percaya kau tengoklah. Sekarang ni pun nampak macam tak selesai lagi. Takkanlah minta Nabi-Nabi lain bertanggungjawab. Ada ke nak pergi cerita pasal kat Padang Masyam cari Nabi tu? Masing-masing dia punya umat lah. Umat dia dah settle. Tak payah nak orang kata apa. Tak tahu nak cakap macam mana. Itulah cerita dia. Kadang-kadang banyak bab yang mengipik-ipik, kadang-kadang mesti betul. Kurang lah. Aku pun susah nak cakap. Nanti orang kata aku ni dah gila pula. Kalau orang kata aku ni gila lah. Terpulang lah masing-masing. Itu cerita dia. Kalau nak ikutkan, tu cerita dia. Ini lagi lah. Aku tunjuk simbas lah. Dah lama ni. Ni jawi lama ni. Jangan tanya kertas apa. Banyak lagi aku ada kertas. Kalau nak ikutkan, daripada aku zaman sekolah, daripada aku remaja ni sampai sekarang, membuat belum sebab dah hal ni. Ini pun tengah terbalik. Saya cakap kisah Nabi. Kalau ikutkan dalam satu kitab ni, Nabi Yusuf, kalau ikutkan dia, Nabi Yusuf berkahwin dengan Maryam.
Di sini Nabi Yusuf macam mana cakap Nabi Yusuf ni dikira macam dia terinanya oleh adik-adik dia. Kurang. Cuma setiap ceramah ni kisah Nabi, walaupun dalam agama Islam sendiri pun, macam buku yang saya buka ni, buku yang aku buka ni, kisah Nabi Yusuf di agama lain cerita ni kan. Contoh, kalau dalam Masjid Surau, Nabi Yusuf tu dia ada 3 atau 4 cerita ending dia lain juga. Sama juga dengan cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu sebenarnya dia macam Ratu Balqis ni. Dia kahwin Ratu Balqis. Contoh dia cerita tu kalau ikut kitab lain pun aku ada tengok jugalah. Kalau tanya ustaz ni lagi pandai lah. Wallahualam lah bagaimana dia lagi pandai, kena tanya dia lah. Dia buat sejarah ni lebih tahu. Ustaz ni Nabi Sulaiman ni, kalau kita bahas, contohlah ada pendakwa bahas, kau tengok mesti ada pendakwa aku tak tahu nak bangkitkan cerita-cerita yang macam tak pernah didengar, tapi cerita Nabi. Tapi pegang mic, kenapa nak pegang mic macam nak bagi keadaan tu semua dengar, macam bergema lah masjid tu. Nabi Sulaiman itu dia banyak isteri, dia boleh berzina pula, dia boleh macam berhubungan dengan isteri dia 1000 orang isteri tu dalam masa 1 jam. Hebat. Untuk apa nak cerita kat masjid Surau tu? Banyak pelik-pelik kan. Jadi satu, orang Islam ni dia selalu cakap macam ni, Allah suka pada orang Islam ni sebab apa? Kenapa orang agama lain tak suka? Sebab apa? Orang Islam ni diberikan kelebihan, ada solat. Banyaklah solatnya, alhamdulillah. Tapi bila Allah bagi, tengok datang otter lagi. Kesalahan, dia nak jadi Tuhan, dia dah jadi malaikat. Cuba kau tengok, siapa yang nak jadi malaikat tu? Siapa nak jadi Tuhan tu? Siapa yang jadi Tuhan tu? Orang tu nak semayang, okay, Allah bagi kelebihan. Datang kau, kalau baca ini salat ni jadi begini, maka tak sah semayang dia. Lepas tu sebar lagi, buka lagi, tayang lagi. Tak kisahlah kalau dia nak bawa fahaman dia, tapi dia tak rasa Islam dia tu orang pandang macam mana. Perasaan malu tak ada kan. Neraka kedua adalah manusia yang menyebarkan pemahaman agama tanpa perasaan, faham? Yang pertama, neraka pertama adalah manusia yang membunuh anak. Yang kedua adalah manusia yang menyebarkan agama tanpa perasaan. Ngok. Jangan tanyalah macam mana aku tahu. Menyebarkan agama sehingga menyebabkan masyarakat berpecah belah, sehingga menyebabkan masyarakat berperang, bertumpah darah. Itu siapa nak bertanggungjawab? Cari yang pada awalnya, yang mula-mula cerita sembang, cuma dah gambarkan dulu, tak ada benda ni, tak faham. Kenapa dia orang berperang? Ini cerita yang aku cerita balik. Kenapa benda ni boleh jadi? Dulu tak nampak, sekarang dah nampak. Sebab apa? Bila kamu duduk dalam Majlis Surau, kamu nampak Imam Al-Mahdi bersungguh di sana kafir. Itu nanti Dajjal datang. Betul tak? Tanggungjawab. Di bumi Syam sana, sekarang dia orang berperang tak? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Stay tune.